Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah kita telah masuk dan sedang bincangkan di dalam bab zakat dan kita sedang kupaskan mengenai hukuman kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kita mengetahui hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah bahawasanya zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi sebagai salah satu daripada rukun Islam, bukan hanya ianya satu kewajipan, akan tetapi ianya adalah salah satu daripada bukti kebenaran, bukti untuk seseorang itu membuktikan ianya sebagai seorang yang beriman, seorang Islam. Rukun Islam seperti mana kita mengetahui 5 perkara, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, Rasulullah. Antara lain juga kita diwajibkan menunaikan solat 5 waktu. Antara lain kita diwajibkan membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Dan kita dapati bahawasanya zakat itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Maka nescaya barang siapa yang mengingkari kewajipan zakat, mengatakan zakat itu tidak wajib, nescaya boleh gugur keimanannya. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bahawasanya Ibnu ataupun Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya, mengisahkan beliau itu disuruh untuk memerangi sehinggalah manusia itu beriman kepada Allah. Jadi pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan, Umar bertanya, bagaimana boleh kamu memerangi mereka padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Daripada situ maka oleh itu sesiapa pun yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadat, berarti orang itu telah memelihara harta dan dirinya daripada ancaman aku tadi, kecuali melanggar hak agama Islam, manakala hitungan amalannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memerangi sesiapa pun yang membezakan antara solat dengan zakat. Zakat adalah kewajipan harta. Demi Allah, seandainya mereka tidak mahu menyerahkan seekor anak kambing yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memerangi mereka disebabkan sikap kegilaan, kedegilan mereka. Setelah itu Umar mengakui kenyataan Abu Bakar dengan berkata, demi Allah, nampaknya Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk mengisytiharkan peperangan ini sehingga aku pun yakin bahawasanya tindakan itu adalah benar. Baik, apa maksud kisah tersebut? Kita mengetahui bahawasanya ketika selepas Nabi SAW wafat, ada sebahagian daripada para sahabat yang mungkin ada di antara mereka yang baru memasuki Islam. Mereka menyangkakan pada ketika itu zakat hanya diwajibkan hanya pada zaman Nabi SAW. Jadi mereka menyangka pada ketika itu sebahagian daripada para sahabat yang baru memasuki Islam menyangkakan, bersangka bahawasanya zakat hanya wajib ketika di zaman Nabi SAW dan untuk Nabi berdakwah menyebarkan Islam. Apabila baginda telah wafat, sebahagian daripada mereka itu tidak mahu mengeluarkan zakat. Nescaya Abu Bakar pada ketika itu serba salah. Abu Bakar baru sahaja dilantik sebagai khalifah. Jadi apabila Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, ada sebahagian para sahabat tidak mahu membayarkan zakat. Abu Bakar
bercadang ataupun membuat keputusan untuk memerangi mereka. Jadi Umar bertanya, bagaimana engkau nak memerangi mereka sedangkan mereka itu orang beriman? Dan kita telah disuruh oleh Nabi SAW, apabila seseorang itu telah beriman, mereka terselamatlah nyawa mereka, harta mereka. Bagaimana engkau nak memerangi mereka, ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, bukankah itu dikatakan uqatilan nas hatta, sehingga mereka itu mengucapkan 2 kalimah syahadat, dan apabila mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadat, terpeliharalah nyawa dan harta mereka illa bihaq, kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak berarti mereka menunaikan hak-hak Allah. Jadi apabila sebahagian sahabat mereka mengingkari, tidak mahu membayarkan zakat, Abu Bakar mengisytiharkan peperangan. Umar pada suatu ketika tidak bersetuju, tetapi lama kelamaan Umar dapat melihat apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar itu. Maka di sini para jemaah, akhirnya mereka pun memerangi para sahabat yang mengingkari kewajipan zakat. Di sini para jemaah ada beberapa pengajaran. Dapat kita lihat bahawasanya selepas kewafatan baginda Nabi SAW, ada beberapa pengajaran. Selepas kewafatan Nabi, sebahagian sahabat yang masih lemah imannya, yang masih baru masuk Islam, mereka terkeliru. Ada di antara mereka menyangka sebahagian tuntutan Islam itu hanya wajib ketika Nabi hidup, seperti mana kita katakan tadi. Tetapi sebenarnya Islam itu bukanlah agama di mana kita menyembah Nabi. Bukan. Agama Islam adalah kita menyembah Allah. Dan agama Islam, Nabi SAW hanya diutuskan oleh Allah sebagai utusan, sebagai rasul membawa risalah. Walaupun Nabi telah wafat, apa juga perkara yang diwajibkan tetap diwajibkan kerana kita menyembah Allah dan bukan menyembah Nabi SAW. Jadi barang siapa yang mengingkari salah satu kewajipan yang ada di dalam agama, sama ada kewajipan solat, sama ada kewajipan zakat, sama ada kewajipan puasa, sama ada kewajipan haji ke Baitullah, maka boleh gugur imannya. Dan di zaman Nabi, di zaman Khalifah Abu Bakar, apabila sebahagian sahabat tidak mahu membayar zakat, sehinggalah Abu Bakar memerangi mereka. Kalaulah zaman Khalifah Abu Bakar ada sebahagian sahabat mengucap 2 kalimah syahadat, Abu Bakar memerangi mereka kerana mengingkari zakat, maka kita dapat memahami bagaimana pentingnya solat dan zakat dalam masyarakat. Kerana apa para jemaah? Kalau kita ada negara Islam dan kalau masyarakat orang-orang yang kaya tidak mahu membantu khalifah mentadbir negara, membangunkan negara, harta yang mereka miliki hanya disorok atau diguna pakai untuk diri mereka dan keluarga mereka. Mereka tidak berfikir langsung urusan agama, tak berfikir langsung urusan masyarakat Islam, nescaya negara itu boleh musnah. Atas dasar demikian, Abu Bakar memerangi mereka. Jadi daripada sini dapat kita lihat zakat itu penting. Kalau zaman Nabi SAW, Abu Bakar sampai memerangi orang-orang yang tidak mahu membayar zakat, kalau kita renungkan bagaimana zaman kita. Zaman kita tak adalah sampai kita diperangi kerana tidak membayar zakat. Tetapi sesuatu untuk kita renung-renungkan. Terutama sekali mereka-mereka yang berharta. Kalaulah aku ini hidup di zaman Abu Bakar dan aku tak bayar zakat, Abu Bakar dah perangi aku dah. Maka kita muhasabah, tunaikan kewajipan yang sewajarnya, sama ada kita nak bayar melalui institusi A atau institusi B atau C atau nak mentadbir sendiri, terpulang masing-masing. Tetapi ingat, di dalam harta kita ada tuntutan-tuntutan
hak yang Allah Ta'ala wajibkan. Itu pertama. Yang kedua, bukan hanya demikian, sebagai seorang beriman, kita dituntut juga untuk memikirkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, tetapi masyarakat kita. Bukan hanya masyarakat kita, tetapi agama kita. Bagaimana kita nak dapat sebarkan agama Islam? Bagaimana nak bangunkan agama Islam? Bukan hanya demikian, kerukunan dan kemantapan negara kita, kalau ianya itu ditadbir oleh seorang yang beragama Islam. Katakan di mana pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mentadbirnya. Baik, demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Menurut lafaz Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Tirmizi dinyatakan bahawasanya kalimah yang berbunyi di mana dalam hadis tadi, lau ma'ani iqalan yadul. Jadi yang maksud, seandainya mereka tidak mahu menyerahkan harta iqalan sebagai ganti dengan inaqan, maksudnya adalah tali kendali unta di mana kata-kata yang berlebihan diungkapkan untuk menunjukkan kebulatan tekad dari segi bahasa lah. Jadi para jemaah yang maksudnya di sini, apa yang ingin kita lihat, pernah berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sampai memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu yang perlu kita memahami daripada hadis yang dibawakan oleh penulis tadi. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita meneruskan pengajian. Zakat itu diwajibkan oleh siapa? Baik, kita dah tahu dah. Kita katakan wajib kita bayar zakat. Zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Persoalan, adakah semua orang wajib zakat? Bilakah seseorang itu wajib zakat? Dan kepada siapa yang kita nak bayar zakat? Adakah wajib kita bayar zakat kepada institusi tertentu? Konteks Singapura, adakah wajib kita bayar zakat kepada Majlis Agama Islam Singapura? Atau tak wajib, tak semestinya? Nanti kita kupaskan insya-Allah. Baik. Jadi kita nak tengok siapa yang diwajibkan membayar zakat. Penulis mengatakan, zakat diwajibkan ke atas setiap Muslim. Merdeka, memiliki nisab daripada salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah syarat-syarat nisab. Okey, ringkasan. Apa yang dimaksudkan di sini? Pertama sekali, zakat diwajibkan ke atas umat Islam. Orang yang bukan Islam, mereka tak ada kena-mengena, mereka tak diwajibkan perintah-perintah dalam agama. Kerana mereka bukan Islam. Jadi kalau sekiranya kita hidup dalam negara Islam, ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Orang Islam wajib bayar zakat, orang bukan Islam tak wajib bayar zakat. Begitu juga dalam bab solat. Siapakah yang wajib solat? Orang Islam. Siapakah wajib puasa? Orang Islam. Orang bukan Islam tak wajib solat, tak wajib puasa, tak wajib zakat. Perkara ini pernah kita bincangkan. Ingat lagi tak? Jadi persoalannya kita pernah bincangkan. Saya nak tanya balik. Ingat lagi tak persoalan? Zakat diwajibkan ke atas orang bukan Islam ke tidak? Wajib ke tak? Tak. Orang bukan Islam tak wajib zakat. Orang bukan Islam wajib solat tak? Tak. Orang bukan Islam wajib puasa tak? Tak. Kalau tak wajib, orang bukan Islam, non-Muslim, tak wajib solat, tak wajib zakat, tak wajib puasa. Berdosa tak? Dia tak wajib. Tak wajib solat, tak wajib zakat, tak wajib puasa. Berdosa ke tidak? Ya? Orang bukan Islam tak solat, dosa tak? Dosa. Awak kata tak wajib. Tak wajib macam mana boleh berdosa? Dosa kata orang bukan Islam. Anak kita belum balik. 5 tahun. Dia tak puasa, dia tak solat. Dosa tak? Tak dosa. Kenapa tak dosa? Belum wajib. Tak wajib. Kita ada kawan, jiran kita, orang bukan Islam. Orang bukan Islam, wajib tak solat? Tak wajib solat. Tak wajib puasa. Dia tak solat, dia tak puasa. Dosa ke tidak? Mana boleh dosa? Kalau dah kata tak wajib, awak kata tak wajib, dah tak wajib dosa. Kalau dah tak wajib, dah tak diwajibkan, dosa tak?
Tak dosa. Orang miskin, tak ada harta, wajib tak zakat? Tak wajib. Dia tak wajib zakat, dia tak keluarkan zakat. Dosa tak? Tak dosa. Jiran kita orang bukan Islam, wajib solat, wajib zakat, wajib puasa tak? Tak wajib. Kalau tak wajib, dosa ke tidak? Tak dosa, tak wajib. Kalau dah tak dosa, masuk neraka tak? Kalau dah tak berdosa, diseksa tak di hari akhirat? Kita kena konsisten. Kita ada kawan, satu nama Acong, satu nama Kumar Ramalingam. Solat wajib hanya untuk orang Islam. Dia kata, aku bukan Islam. Wajib ke tidak? Tak wajib. Kalau aku tak wajib solat, dosa tak? Awak kata saya tak wajib solat. Dah tak wajib solat, saya tak solat. Ada anak kecil kita 5 tahun. Dia tak solat pasal tak wajib. Dosa tak? Tak dosa. Pasal apa tak dosa? Pasal tak wajib. Betul tak? Kena konsisten. Kena konsisten. Tak wajib. Kalau tak wajib, tak dosa. Betul? Kalau dah tak berdosa, orang yang tak berdosa, kena siksa tak? Budak kecil 5 tahun tak wajib solat, dia tak solat, tak berdosa. Tak berdosa, dia mati, kena siksa tak? Faham? Boleh jawab. Sekarang kita kawan kita Ramalingam, Kumar dengan Acong ni sekarang. Dia tak solat, tak berdosa. Dan tak berdosa, maka tak kena siksa. Kalau dia tak berdosa, tak kena siksa, tempat dia mana? Di mana? Kita kena adil dalam memberi ungkapan. Kena adil dalam memberi hukuman. Kena adil dan konsisten di dalam berbicara. Kalau kita katakan tak wajib, orang tak buat, tak berdosa. Dan kalau kita tak wajib, dia tak buat, tak berdosa, dia kena siksa tak? Kalau dah tak berdosa, tak salah, tak wajar kena siksa. Habis kalau dia tak wajib, tak berdosa, tak kena siksa, bagaimana? Baik, perkara ini pernah kita kupaskan dulu. Bagi Acong, Kumar, Ramalingam dan sebagainya. Ini bukan resis lah, kita di dalam masjid kita bincang tentang hukum. Tak diwajibkan berpuasa, tak diwajibkan solat kerana awak bukan Islam. Nescaya awak tak puasa, tak zakat, tak berdosa. Habis kalau tak berdosa, tempatnya di mana? Dalam bab solat, puasa, zakat, tak berdosa. Tapi awak buat satu lagi maksiat yang lain. Maksiat yang lain itu awak mensyirikkan Allah. Dalam bab mensyirikkan Allah, awak berdosa. Kita wajib, kita haram bagi kita mensyirikkan Allah. Menafikan kewujudan Tuhan, itu hukumnya haram. Dalam bab ini awak dosa. Dan dosa ini dosa yang paling besar. Dosa ini dosa yang paling besar, yang lain dah tak perlu bicara. Dosa ini cukup menggugurkan keimanan, mengeluarkan seseorang itu daripada keislaman. Dosa ini dosa yang paling besar, azab yang paling berat. Dah. Azab yang paling berat. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita duduk peperiksaan, ambil driving test. Siapa ambil driving test, kalau tak check blind spot, 2 point. Kalau tak kasih signal, 3 point. Tapi kalau kita buat satu perkara, katakan kita go against traffic, immediate failure. Kalau dah immediate failure, point-point yang lain tak payah tengok. Dia kata, saya cuma dapat 2 point saja. Tetapi awak immediate failure. Total 1 point ke, yang lain awak kasih signal ke, awak give way ke, semua dah tak perlu tengok, awak immediate failure, awak fail.
Seorang membunuh atau sebagainya, dia dihukum gantung. Dia dihukum gantung sampai mati. Apabila dihukum gantung sampai mati, kemudian dia nak bezakan dengan kawan dia tu, contohlah dia mencuri kena fine $1,000. Satu lagi buat jenayah lain kena jail 3 tahun. Dia kena hukum gantung. Dah hukum gantung, dalam bab kena fine nak bicara tak? Dah tak payah bicara tentang fine 500. Fine 500 kecil, jail 2 tahun kecil, hukum gantung override everything. Maka dalam bab dosa dan azab, dosa menipu lain hukumnya, dosa mencuri lain hukumnya, dosa tinggalkan solat lain hukumnya, dosa tak bayar zakat lain hukumnya, dosa mensyirikkan Allah, override everything. The immediate failure, gugur keimanan, yang lain dah tak payah check. Ini contoh para jemaah. Jadi awak dah kena hukum membunuh, dah tak ada bincangkan hukum mencederakan orang. Sebelum dia bunuh, dia cederakan orang. Kawan dia kena charge mencederakan orang. Awak dah tak payah charge mencederakan orang dah. Walaupun sebelum bunuh, awak pukul tangan dia, tangan dia, dah membunuh, dah cover everything. Maka untuk orang-orang yang tak beriman, seperti mana kita katakan, tak diwajibkan solat, zakat, dosa solat, zakat semua dah tak ada bincangkan. Dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapakah yang diwajibkan bayar zakat? Yang diwajibkan bayar zakat orang Islam, merdeka. Orang yang tak merdeka, harta dia, diri dia dan harta dia milik tuan dia. Tetapi zaman sekarang dah tak ada orang yang tak merdeka. Kerana dulu waktu zaman jahiliah ada zaman orang-orang yang tak merdeka. Tetapi datangnya Islam, Islam membenteras segala penghambaan. Dalam Islam tak boleh ada konsep penghambaan. Hamba tu apa? Hamba tu seseorang yang dia tak miliki diri dia. Dia dimiliki oleh tuan dia. Harta dia semua dimiliki oleh tuan dia. Tuan dia boleh jual orang ni. Kita pernah bincangkan. Kalau nak faham konteks orang hamba dengan bukan hamba, tengok cerita 3 Abdul. Lelong, 3 dirham. Orang tu boleh jual. 4 dirham. Contoh. Kerana dia tu hamba. Hamba tu boleh dijual pakai. Datang Islam, Islam membenteras penghambaan. Kerana setiap manusia itu merdeka. Kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah. Kita makhluk Allah. Kita menyembah kepada Rabb yang menciptakan kita. Kita seorang yang merdeka. Maka orang yang tak merdeka, zaman dulu tak wajib zakat. Tetapi sekarang ada lagi tak orang yang tak merdeka? InsyaAllah dah tak ada. Alang-alang kita bincangkan tentang merdeka ni, kupas sedikit. Sekarang insyaAllah dah tak ada orang yang tak merdeka secara zahir. Tetapi dari segi reality, sedih sekali, masih ada orang yang masih belum merdeka. Merdeka itu seorang yang memiliki dirinya. Yang memiliki dirinya, dia mampu membuat pilihan, buat A atau buat B. Kerana Allah Ta'ala memberi dia pilihan, buat baik atau buat buruk. Tetapi, hakikat reality masyarakat kita, ada di antara masyarakat, dalam sebuah masyarakat, orang-orang yang secara zahir merdeka, tapi hakikatnya dia tak merdeka. Di dalam kitab, sebahagian kitab ya, terutama kitab-kitab Gerakkanlah sebagai contoh, di mana mereka mengatakan manusia ini kadang-kala kesan dijajah. Kesan dijajah, contohnya di waktu peperangan Jepun, orang dijajah. Kesan itu masih lagi ada. Jadi kesan kita masih ada ni sampai ke sekarang, di mana jiwa kita kadang-kadang hidup dalam ketakutan. Nanti contoh saja, sebahagian negara, kalau aku tak pilih dia nanti dia tahu nanti susah. Lebih pilih sajalah. Ini contoh. Jadi dalam diri dia tu sikap
Tak ada sikap kemerdekaan. Di dalam sebahagian negara, bukan negara Singapura lah ya, ketika pilihan raya, lebih aku pilih dia. Tak pilih dia nanti dia tahu nanti tak dapat naik gaji, tak dapat naik pangkat. Jiwa dia tu hidup dalam ketakutan. Ini contoh. Kesan orang-orang yang secara zahir merdeka, hakikat dia tak merdeka. Jadi apa juga perkara itu, kita didiktate. Nak buat perkara ini, agama kata halal. Tapi nanti dia tu tahu, dia ni tahu nanti macam mana. Ataupun agama kata haram, tetapi kita disuruh dipaksa melakukan satu perkara. Ini contoh para jemaah, di sebagian tempat, sebagian negara, manusia itu secara zahir merdeka, tetapi realiti dia belum merdeka. Baik, kembali kepada perbincangan zakat kita. Jadi zakat itu hanya diwajibkan ke atas orang Muslim merdeka dan dia memiliki harta cukup nisab, cukup haul. Harta itu mesti cukup nisab, cukup haul. Kalau belum cukup nisab, belum cukup haul, kewajipan zakat belum diwajibkan ke atas diri. Zakat belum diwajibkan ke atas dirinya. Cuma kadang-kadang kita sering dengar kena cukup nisab, kena cukup haul. Apa maksud nisab, Ustaz? Apa maksud haul? Ini perbincangan kita. Baik. Cukup nisab. Berikut adalah syarat-syarat cukup nisab. Hendaklah harta yang dimiliki melebihi keperluan-keperluan asas seseorang. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan sara hidup untuk mencari nafkah. Okey. Jadi cukup nisab dan cukup haul itu, cukup nisab, berapa banyakkah nisab seseorang itu wajib bayar zakat? Kadang-kadang ada sebagian ulama menjelaskan ianya bergantung dengan harga emas. Sama ada 85 gram atau 95 gram nisab, kemudian dikonvertkan dalam konteks kita. Kita buka surat khabar, nisab zakat bulan ini 5,800. Bagaimana kita dapat tahu 5,800? Bergantung dengan harga emas. Jadi ringkaskan cerita, kalau harta yang kita miliki kurang daripada nisab zakat, tak wajib zakat. Contoh, kita ada duit, kita tengok nisab zakat $6,000. Saya ada duit total $5,000. Wajib zakat tak? Tak wajib zakat. Pasal belum cukup nisab. Tapi Ustaz, saya ada 3 bank. Bank DBS ada $3,000, Bank OCBC ada 1,500, Bank UOB ada 2,500. 3,000 plus 1,500, 4,500. Sini ada 2,500, total 7,000. Tapi bank yang berlainan, persoalan. DBS-nya bank, OCBC punya bank, UOB punya bank. Semua duit itu milik siapa? Semua milik kita juga. Memandangkan milik kita, tak kira bank mana, itu tetap milik awak. Bank tu ibarat kita pakai baju, ada poket atas, ada poket kiri, ada poket kanan, ada poket belakang. Kita keluar, duit sebagian letak sini, sebagian letak sini, sebagian letak sini. Duit kita ke bukan? Duit kita. Jadi, walaupun kita bank yang berlainan dan ada lagi poket yang kita letak duit kat stokin. Itu yang kita letak bawah bantal lah. Duit. Sama ada bawah bantal ke, bawah sejadah ke, tempat ceiling, artificial ceiling ke, duit sembunyi-sembunyi. Semua duit kita itu tetap duit kita. Totalkan, cukup nisab ke tidak? Cukup nisab, berarti bab nisab pas. Satu orang lagi, Ustaz, saya cuma ada duit $3,000. Tetapi bulan lalu saya jual rumah dapat $100,000. Sekarang duit saya $103,000. Wajib zakat tak? Cukup nisab? Pas. Syarat yang berikutnya kena cukup haul. Apa yang dimaksudkan dengan cukup haul? Cukup haul itu berarti wang yang kita miliki telah kita simpan selama 1 tahun. Kalau kita baru dapat duit bulan lalu,
belum cukup haul. Pasal kita baru ada duit ini 1 bulan. Duit yang kita miliki untuk dijadikan wajib zakat mesti cukup nisab. Cukup nisab bahasa kasarnya meet the minimum amount. Meet minimum amount itu nisab. Haul meet the minimum duration kita simpan duit tersebut. Minimum 1 year. Kalau kita simpan duit tersebut baru 3 bulan, baru 6 bulan, lalu kita belanjakan semua, duit yang kita ada tadi belum diwajibkan zakat. Hanya kita wajibkan zakat apabila telah cukup 1 tahun. Jadi kedua di sini, dimiliki selama 1 tahun mengikut takwim Hijriah dan dikira sejak permulaan memiliki nisab. Di samping mesti memenuhi selama 1 tahun penuh. Seandainya terjadi kekurangan di pertengahan tahun, lalu kembali cukup 1 nisab, maka permulaan tahun dikira sejak mencukupi nisab tersebut. Bagaimana perbincangannya? Untuk memudahkan cerita, yang dikatakan 1 tahun Hijri adalah daripada Muharram sampai Zulhijjah. 1 tahun. Kenapa dikatakan 1 tahun Hijri? Kita tak nak pakai Januari sampai Disember, kerana tahun Hijrah setiap tahun berkurangan 11 hari. Setiap tahun berkurangan 11 hari. Kalau di Januari sampai Disember, 365 hari 1 tahun. Kalau hijrah daripada Muharram sampai Zulhijjah, 365 minus 11. 354. Sebab itu hijrah setiap tahun kurang 11 hari. Kerana itu kalau kita perasan, bulan Ramadan setiap tahun makin awal, makin awal, makin awal, makin awal. Hari Raya makin awal. Pasal apa? Setiap tahun minus 11 days. Akan tiba satu ketika Disember, Hari Raya. Lepas tu Oktober. Lepas tu Ogos. Tahun ini April. Kemudian minus 11 hari, minus 11 hari. Satu hari akan Januari. Bersamaan dengan Chinese New Year. Akan tiba satu hari, 1 tahun ketika itu, kalau hari raya jatuh pada contoh 3 hari bulan Januari, tahun itu juga akan ada satu lagi hari raya pada bulan Disember. Minus 11 hari. Maka akan ada satu hari raya puasa, 1 tahun 2 kali hari raya puasa. Okay, baik. Jadi Ustaz, zakat kita nak kira tahun Hijri. Ya, tahun Hijri. Tetapi memandangkan urusan administrasi, kita punya financial year kadang-kala untuk perniagaan, kita tak pakai Hijri, kita pakai Januari sampai Disember. Boleh tak saya pakai Januari sampai Disember? Jawapannya boleh. Cuma kita bear in mind 11 days ada extra. Okey, baik. Jadi maksudnya, duit yang kita simpan, cukup nisab tadi perlu 1 tahun penuh. Kalau kita dapat duit $100,000, sampai Jun kita belanjakan semua $100,000, debt $100,000 tak wajib zakat. Kalau Januari kita ada $100,000, sampai Jun kita belanjakan $50,000, tinggal $50,000. Duit $50,000 sampai Disember, maka kita wajib zakat hanya $50,000, bukan $100,000. Pasal $100,000 tu sampai Jun saja. Yang $50,000 is sampai 1 tahun. Kalau kita ada $100,000 pada Januari, kemudian Februari, Mac kita belanja, kemudian kita sampai Mac jadi $50,000, April jadi $40,000, kemudian Ogos masuk duit lagi jadi $60,000, naik turun. Dalam 1 tahun itu, $60,000 hanya meet pada bulan Jun. Kemudian dia turun lagi. Dalam setahun, mana yang paling rendah? Kalau kita tengok, pada bulan Ogos, duit kita $25,000. Bererti daripada Januari sampai Disember, $25,000 tetap ada. Tetapi yang $60,000 tak ada. Pasal dia naik turun. Maka sampai Disember, kita hanya bayar zakat based on $25,000. Jadi demikian. Kalau seseorang itu Januari sampai Disember, Januari sampai November $100,000 ada. November dia belanja semua duit dia.
Wajib zakat tak? Tak wajib zakat. Ada orang yang mengira, very calculative. Apa dia buat? Dia dengan suami dia, abang, saya ada $100,000. Saya simpan duit saya sampai bulan November. Bulan November $100,000 ni saya transfer kepada abang. Jadi saya ada $0. Abang dia Januari sampai November $0. November tiba-tiba $100,000. Suami dia pula November sampai next Oktober $100,000 aku transfer kau balik. Jadi kalau November sampai November 1 tahun, tak sampai 1 tahun dah transfer balik, berarti dia dah $0. Isteri dia pula ada $100,000. Jadi duit $100,000 tak sampai setahun. Dia bertanya, wajib zakat ke tidak? Wajib zakat ke tidak? Persoalannya pada bulan November si isteri transfer kepada suami. Awak pinjam ke awak kasih? Kalau ni abang pegangkan duit saya, tetap duit isteri. Tadi kata tu, tetap duit isteri cuma transfer poket saja. Tetap duit isteri wajib bayar zakat. Kalau demikian isteri kata, kalau demikian kalau transfer macam itu pinjam pegangkan tetap bayar zakat, okeylah bang. Saya kasih abang. Terima. Tu boleh rela. Dah kasih? Dah kasih kita punya. Tapi abang tahun depan jangan lupa September kasih balik. Nak kasih tak boleh kasih balik, itu buruk siku. Kalau dah kasih, burn. Dia nak menipu dengan siapa? Jadi maksudnya para jemaah, innamal a'malu binniyat. Ini perkara yang berlaku. Kadang-kadang pasal nak elakkan daripada zakat. Terus suami kalau dah tahu macam itu, tunggu nanti bulan November. Dia kasih saja $100,000. Jangan lupa yang duit yang kat dalam bank sana, bank situ, tempat atas lemari, bawah kapet, kasih sekali. Jadi innamal a'malu binniyat. Kita jangan menipu. Maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, ini rezeki yang Allah Taala berikan, kita mensucikannya. Perbincangan kita adalah zakat itu hanya diwajibkan apabila telah cukup nisab, cukup haul. Nisab berarti minimum amount duit itu yang kita perlu ada, 1 haul berarti 1 tahun. Imam Nawawi berkata, menurut mazhab kami, mazhab Maliki, Imam Ahmad dan majoriti ulama, jumhur ulama, bahawasanya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disyariatkan mesti mencukupi hitungan waktu selama 1 tahun penuh, seperti emas, perak dan binatang ternakan. Jika sepanjang tahun tersebut mengalami kekurangan nisab, maka hitungan tahun menjadi terputus. Jika setelah itu nisab kembali mencukupi, maka hitungan tahun bermula sejak ketika cukupnya nisab tersebut. Jadi kita faham ya tentang nisab dan haul. Imam Abu Hanifah berkata, hitungan nisab mesti dimulakan pada awal sehingga akhir tahun, dan kekurangan yang terjadi di tengah-tengah tahun tersebut tidak diambil kira. Bahkan jika seseorang mempunyai 200 dirham atau $200,000 katakan, lalu harta tersebut habis di pertengahan tahun dan berbaki hanya $1, atau memiliki 40 ekor kambing dan di pertengahan tahun hanya berbaki 1 ekor kambing saja, kemudian pada akhir tahun ternyata hartanya mencapai $200,000 kembali, atau 4 ekor kambing lagi, maka orang itu diwajibkan mengeluarkan zakat dan dari keseluruhan harta tersebut. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tengah-tengah perkara tak kira first dengan end sama, bayar zakat. Ini contoh para jemaah untuk elakkan orang-orang yang seperti spesies yang kita sebutkan tadi. Syarat nisab tidaklah mencakupi zakat tanaman dan buah-buahan. Baik. Apabila kita katakan tentang zakat harta, yang kita katakan minimum nak cukup nisab.
Nisab di Singapura katakan $6,000. Ustaz, adakah kita wajib zakat kalau Ahmad ada $6,000? Cukup nisab lah. Nisab $6,000, dia ada $10,000. Ahmad ada $10,000 cash. Simpan 1 tahun. Okay? Kasim, dia tak ada $10,000 cash. Tetapi dia ada rumah, kondo, fully paid $1 million. Satu lagi kawan, duit cash tak ada, rumah pun rumah sewa, dia ada BMW $250,000 cash. Satu lagi, dia mungkin duit cash tak ada, rumah sewa, dia tinggal rumah suami, kereta pun dia naik MRT, tetapi dia ada intan belian worth $100,000. Siapa kena bayar zakat? A, ada $10,000 cash. B, cash tak ada, tapi rumah fully paid, kondo. C, rumah sewa, cash tak ada, tapi ada kereta, BMW fully paid. C, semua tak ada, tapi ada intan belian. Siapa wajib bayar zakat? Ya? Di sini penting untuk kita lihat yang dimaksudkan dengan harta yang kita dikira sebagai nisab, harta apa? Apa yang diwajibkan bayar zakat? Kemudian tadi D. Satu lagi E, intan belian pun tak ada, duit pun tak apa, tapi dia ada gold bar kat Cisco warehouse. 1 kilo gold bar ada 10 pieces. Jadi maksudnya di sini para jemaah, harta yang diwajibkan bayar zakat bukanlah semua harta. Ada sebagian harta wajib kita bayar zakat. Ada sebagian harta tak wajib kita bayar zakat. Harta yang dikatakan wajib bayar zakat adalah harta yang dikatakan sebagai emas. Emas wajib bayar zakat. Yang E itu yang ada 1 kilogram gold bar, itu yang wajib kita bayar zakat sebenarnya. Tetapi emas telah ditukarkan kepada wang ringgit, maka wang ringgit ini wajib bayar zakat. Akan tetapi, rumah yang kita diami, kereta yang kita guna pakai, dan bahan perhiasan yang kita beli untuk kita pakai, tak wajib bayar zakat. Kecuali benda-benda yang kita beli, kereta yang B tadi atau C yang ada kereta, dia guna pakai, tak wajib bayar zakat. Tapi golongan E pula, dia beli kereta untuk dia perniagakan. Dia beli kereta sana, dia beli kereta sini, dia beli kereta, kemudian dia jual. Jual beli kereta. Masuk gudang dia ada kereta banyak. Dia wajib bayar zakat. Sultan, dia ada kereta banyak juga, tapi ini hobi. Kereta tu tak wajib bayar zakat. Jadi kita kena lihat, kalau kereta yang dia beli tu untuk dia perniagakan, dia masuk dalam bab perniagaan, zakat perniagaan. Satu orang ada tudung, Ustaz, saya suka beli tudung, pasal tudung cantik-cantik saya suka pakai. Kena bayar zakat tak? Tak wajib bayar zakat. Tetapi kalau dia beli tudung untuk berniaga, berbeza dengan kawan dia yang suka collection, dah jatuh zakat perniagaan. Nanti kita lihat jenis-jenis harta dan zakat-zakat tertentu. Baik, syarat nisab tidaklah mencakupi zakat tanaman dan buah-buahan. Jadi maksudnya, apabila kita katakan tadi ada binatang ternakan pun wajib bayar zakat. Orang Singapura tak perlu tahulah. Pasal kita tak ada. Ada tak di antara kita yang simpan kambing, lembu kat rumah? Tak ada. Kalau kita disimpan kambing, lembu, maka ada hukum zakatnya. Tetapi kalau kita ada joint venture, Ustaz, kat Singapura tak ada ladang, tapi saya ada ladang kat Indonesia. Saya beli ladang kambing, piara kambing, beranak-beranak. Itu kita kena belajar tentang bab zakat. 40 ekor kambing, kemudian bayar zakatnya berapa, lembu dan sebagainya. Tanam tanaman berbeza. Tanam tanaman ada sebahagian pokok setakat bunga-bunga saja. Hobi, tak perlu zakat.
Tapi kalau tanam tanaman itu ada buah-buahannya, apple-nya ke atau sesuatu yang boleh kita harvest, kita jual, ada zakatnya. Jadi nanti insya-Allah kita nak lihat benda apa yang wajib bayar zakat, benda apa tak wajib bayar zakat. Zaman sekarang ada Bitcoin pula. Bitcoin kena wajib zakat ke tidak? Contoh. Bitcoin satu cerita. Ada orang ada harta, ada orang banyak Bitcoin, duit tak ada. Ada orang banyak point pula. Dia pergi Sheng Siong dapat point. Dia pergi NTUC dapat point. Dia jual CNI dapat point. Tauke jual dapat duit, kita jual kumpul point. Bijak tak orang Melayu? Bijak tak? Kumpul. Tauke jual, dia dapat duit. Tauke kata, awak jual, saya kasih point. Kita kumpul point. Orang kumpul duit, kita kumpul point. Ramai orang masuk, jual, awak join, dapat point. Jadi seorang yang bijak lah. Jangan kumpul point. Kita sibuk dengan point. Tauke kaya duit, kita kaya point. Masuk shopping mall ni kumpul point. Masuk shopping mall tu masuk point. NTUC point. Sheng Siong point. Banyak point tak? Alhamdulillah banyak point. Tauke dapat duit, kita dapat point. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Al-Abdari berkata, harta yang diwajibkan, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua jenis, iaitu pertama, sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya seperti jenis biji-bijian dan buah-buahan, ia wajib dikeluarkan zakat ketika barang tersebut wujud. Kedua, sesuatu yang harus ditunggu masa pertumbuhannya seperti wang perak, wang emas dan barang-barang perniagaan serta haiwan ternak. Jenis harta ini tidak diwajibkan mengeluarkan zakat melainkan sudah capai 1 tahun penuh. Itulah pendapat para fuqaha. Jadi sebahagian perkara itu wajib tunaikan zakat. Yang kita katakan bila kita tunaikan zakat, harta yang kita tunaikan zakat, harta itu kena cukup haul 1 tahun. Kita dah tahu. Tetapi sebahagian zakat itu, sebagai contoh, tanam-tanaman, buah-buahan, apabila dia tak kira 1 tahun, kita bayar zakatnya ketika kita panen, ketika kita menuainya, ketika kita harvest. Kalau kita ada ladang buah-buahan, ketika kita harvest, nescaya baru kita bayar zakat. 1 tahun 2 kali harvest, 1 tahun 2 kalilah zakat kita. Dan perniagaan harvest sedemikian, zakatnya berbeza dengan zakat 2.5%. Seringkali kita katakan zakat berapa banyak kita kena bayar? 2.5%. Ini kita hanya bincangkan zakat harta. Bukan setiap kali 2.5%. Kadang-kala 5%, sebahagian zakat 10%. Ada ke 10% zakat? Ya. Sebahagian zakat buah-buahan dan tanam-tanaman adalah 5% atau 10%. Kita akan bincangkan nanti bila kita kena bayar 5%, bila kita kena bayar 10% dan bagaimana nak mengira zakat harta dan zakat emas dan zakat binatang ternakan dan sebagainya akan kita kupaskan. Baik. Hukum zakat pada harta yang dimiliki oleh kanak-kanak dan orang gila. Kita ada anak yatim yang kita jaga. Ada keluarga, ibu bapa dia meninggal, kita tolong jaga anak yatim ini. Nak kena bayarkan zakat ke tidak? Atau kita ada adik-beradik kita kurang siuman, kita mentadbir duit dia. Letak dalam bank account, keluarkan sedikit-sedikit. Nak bayar zakat tak duit ni? InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada pertemuan akan datang. Hukum zakat pada harta yang dimiliki oleh anak-anak atau orang gila. Dan satu lagi bab yang akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Ustaz, saya ada duit $100,000. $50,000 dalam bank. Tapi lagi $50,000 ini, ianya saya pinjamkan kepada Ahmad 10,000, Fauzia 20,000, Kasim 30,000. Tak ada pada saya. Ada pada mereka. Wajib bayar zakat ke tidak?
Yang kita pinjamkan kepada A ni 10,000, kita yakin dia akan bayar. Yang pinjamkan kepada B, adik kita tu, kita tahu dah pinjam 10 tahun, dia tak bayar-bayar. Memang tengok muka dia, tahu kita tak akan dapat selama-lamanya. Nak kena bayar zakat ke? Dan yang pinjam kepada C, orang tu dah hilang. Dia dah balik negara. Dulu ketika dia kawan kita kat Singapura, kita pinjam dia. Kemudian dia balik negara, dah lost contact. Tetapi masih ada $30,000. Masih nak kena bayar zakat ke? Itu juga akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Buat masa ini, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan. Silakan para jemaah. Kalau sekiranya contohlah ya, sama ada, boleh tak duit zakat itu, pertama sekali, duit zakat itu kita gunakan untuk bina madrasah, bina pusat tahfiz, bina masjid. Okay. Sebahagian ulama asalnya tidak membenarkan duit zakat digunakan untuk bina madrasah, masjid atau pusat tahfiz dan sebagainya. Kerana zakat ada 8 asnaf, akan kita bincangkan nanti. Siapakah 8 asnaf tersebut? Cuma bagi sebahagian tempat itu, jadi kalau untuk bina masjid ni semua sebaiknya kita gunakan bukan duit zakat. Tetapi dalam sebahagian tempat memang tak ada para dermawan, memang tak ada mereka-mereka yang ada baitul mal sebagainya. Jadi memandangkan dalam keadaan sedemikian, kalau tempat itu tak ada orang bina, nescaya tak dapat terbina madrasah, pusat tahfiz. Maka sebagian ulama katakan kita gunakan asnaf fi sabilillah. Jadi atas dasar demikian, ini adalah fi sabilillah, maka kita boleh gunakan duit zakat. Baik. Katakan kita nak bayar zakat dengan nak memberi duit zakat kita bina masjid atas asnaf fi sabilillah. Boleh tak kita niatkan wakaf juga? Jadi kita kena bezakan. Kalau kita nak wakaf, ianya sesuatu yang voluntarily. Because kerana wakaf tak wajib. Kita nak wakaf, nak bina rumah ke, nak bina madrasah wakaf, ia tak wajib. Jadi kita nak voluntarily kasih sedekah, wakaf diperbolehkan. Tetapi kalau zakat ianya wajib. Jadi kita dah niat fi sabilillah, kita bayar duit di situ, ianya adalah zakat, bukan wakaf. Habis Ustaz, kalau saya wakaf kan dapat pahala. Kalau saya bayar zakat, jadi tak dapat wakaf. Kita bayar duit zakat kita untuk membantu atau membina masjid, selagi mana masjid itu digunakan, kita tetap dapat pahala. Dia begini para jemaah. Kadang-kala apabila dalam membayar zakat, kita kadang-kala rasa macam ini bayar zakat, kita ada bajet zakat lah. Aku nak tolong orang ni. Nak gunakan duit zakat ke duit sedekah aku? Dia begini. Kita gunakan duit zakat, kalau itu dah memang kewajipan kita, orang itu gunakan atau dibina masjid atau sebagainya, kita tetap dapat pahala. Cuma zakat wajib, sedekah sunat. Buat sunat dapat pahala, buat wajib pun dapat pahala. Contoh, kita tunaikan solat qabliyah subuh dengan tunaikan solat fardu subuh. Orang yang tunaikan solat sunat dapat pahala tak? Dapat pahala sunat. Kemudian ditunaikan solat fardu subuh. Dapat pahala tak? Dapat pahala, dan pahala itu lebih besar daripada solat sunat. Jadi setiap kali kita tunaikan solat 5 waktu, kita dapat pahala. Begitu juga apabila kita bersedekah sunat, kita dapat pahala. Atau waktu yang lain kita keluarkan zakat, kita akan tetap dapat pahala. Dan keluarkan zakat itu pahalanya lebih besar daripada sedekah sunat. Solat wajib lebih besar pahalanya daripada solat sunat, dan dua-dua dapat pahala. Jadi kalau kita ada duit zakat, kemudian kita keluarkan zakat itu sama ada untuk membantu orang, dia kira sedekah tetapi dapat pahala wajib. Ya, wallahu alam bisawab. Maka dalam hal ini ianya itu adalah wajib harta zakat, bukan wakaf. Namun masjid itu dibina dengan menggunakan duit yang kita salurkan. Kita dapat tetap pahala selagi mana masjid itu dimanfaatkan, insya-Allah. Wallahu alam bisawab.
Di sini ada sedikit beberapa persoalan mungkin. Teman kita bertanya, Ustaz, jika hobi seseorang itu suka menyimpan wang-wang kertas dan siling lama Singapura dan melebihi 6,000, perlu tak dia keluarkan zakatnya setiap tahun? Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya dia suka simpan duit-duit lama, ya, hobi, okey. Jadi bagaimana tentang zakatnya? Nanti saya akan pertemuan akan datang dan akan datang nanti apabila tiba waktunya saya akan bincangkan asalnya duit tak wajib bayar zakat. Asalnya yang wajib bayar zakat adalah emas. Tetapi apabila sejarah wang itu, emas ini apabila mereka depositkan, kemudian mereka buat wang ni adalah representatif kepada emas yang ada. Jadi itu asalnya lah, nanti akan kita kupaskan. Jadi wang tu satu perkara yang lain, emas satu perkara yang lain. Hari ini wang equal kepada emas. Cuma persoalan orang yang hobi simpan duit, atau orang yang hobi simpan handbag, atau hobi simpan kasut. Handbag dia kadang-kadang lebih berharga daripada duit ribuan dolar yang dia dalam bank. Jadi bagaimana? Yang simpan handbag dan simpan kasut, kembali kepada perbincangan kita. Kalau dia hobi, dia nak simpan, dia nak pakai, maka tak ada zakat. Akan tetapi kalau dia nak simpan, lepas tu dia nak perniagakan. Nanti besok lusa, ini aku nak jual balik, jatuhlah dia kepada zakat perniagaan. Penting untuk kita niatkan. Simpan hobi, tak ada zakat. Tapi kalau kita nak jual besok lusa, maka jatuh pada zakat perniagaan. Jadi kita jangan niatkan untuk jual, kita niatkan untuk hobi. Besok lusa kalau aku tak ada duit, aku jual balik, maka tak semestinya untuk jual. Tapi hakikatnya untuk hobi, penting. Cuma wang ringgit tu berbeza. Wang tu asalnya adalah nilai, ada nilai. Cuma nilainya berbeza. Nilai asal dengan nilai kerana dia tu berharga yang lain. Untuk mudahkan cerita lah ya. Mudahkan cerita. $1,000 yang kita ada, $1,000 note. Nilainya $1,000. Tetapi $1,000 ni memandangkan Singapura dah tak ada $1,000. Dia ni dah bukan hanya $1,000 dia punya value, tetapi dia jadi a collector's item. Kerana nanti kita akan belajar dalam bab riba, hakikatnya kita tidak boleh jual beli emas dan duit melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan. Ia jatuh riba. Okey. Itu dalam bab riba kita akan kupaskan. Jadi duit hakikatnya, boleh tak seseorang itu dia beli $1,000 Singapura dengan harga $2,000? Asalnya tak boleh. Kalau itu dari segi nilai wang tersebut. Tetapi wang ni dah bertukar daripada wang yang punya nilai $1,000 kepada a collector's item. A collector's item dah jadi satu komoditi yang berbeza. Jadi $1,000 ni memandangkan dah tak ada, dia akan dijual dengan harga $1,200. Ini bab yang lain. Jadi kalau ianya dah jadi $1,200, dia letak frame, boleh tak dia jual dengan harga yang lebih tinggi? Jadi collector's item, jadi satu komoditi diperbolehkan. Cuma dari segi zakat, ini nak kira $1,000 ke ikut market price 1,200? Ikut market price, iaitu adalah komoditi. Tetapi nilai harta itu tetap $1,000. Jadi bayar zakatnya adalah berdasarkan $1,000. Jadi dia kena zakat perniagaan atau zakat wang ringgit. Wang ringgit tidak boleh diperniagakan. Jadi kita kena lihat ianya hobi dari segi komoditi, ianya mungkin berharga. Contoh kita ada salah seorang jemaah kasih saya duit gambar Saddam Hussein. Masih ada lagi. Jemaah salah seorang masjid daripada Masjid Abdul Razak, jemaah kita. Ustaz, saya tahu Ustaz suka simpan duit lama. Dia kasih gambar Saddam Hussein punya, Masya Allah. Berapa nilai saya tak tahulah. Jadi duit itu 100 contoh. Nilai dia 100 atau komoditinya
dah melebihi. Jadi kita kena lihat pada nilainya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi maka dari situ kita lihat kepada nilai tersebut berdasarkan hobi seseorang. Itu soalan daripada Samsuri Hashim. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.